على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ayat yang keberapa? 18. Masalun maknanya perumpamaan. Masalun maknanya perumpamaan. Perumpamaan ataupun contoh. Perumpamaan, contoh ataupun bandingan. Masalun. Perumpamaan, contoh ataupun bandingan. Misal. Misal. Orang lain sebut misal ke? Maka, ya. 16 dulu. Okey, ulaika alladhi. Dah. 16 dah, tapi tak apalah, kita ada yang tak datang minggu depan. Ulaika, bermula mereka itu alladhinya orang-orang yang ishtarawu, mereka membeli. Ishtarawu, mereka membeli. Asalnya ishtara. Ishtara, selepas ra tu ada ya. Selepas ra itu ada ya. Ishtara yashtari. Bermula mereka itu orang-orang yang telah membeli ad-dalalata. Dalalata maknanya kesesatan. Ad-dalalata maknanya kesesatan. Bil huda dengan petunjuk. Ba dengan bi dengan bil huda dengan petunjuk. Fama, di situ ada dua kalimah. Fama, maka. Fa, maka. Ma, tidaklah. Maka tidaklah. Rabihat, telah beruntung. Sebab madhi, ya. Maka tidaklah telah beruntung. Tidaklah beruntung tijaratuhum, oleh perniagaan mereka. Di dalam kita mempelajari terjemahan Al-Quran ini, bila kita jumpa fa'il, kita kena cari dia punya fa'il. Kalau sekiranya kita berjumpa dengan kalimah mubtada', iaitu isim yang berada di awal kalimah, kita kena cari apa? Khabar dia. Kalau kita jumpa mudhaf, kita kena cari mudhafun ilaih. Kalau kita jumpa huruf jar, kita kena cari apa lagi setelah itu? Majrurun bijar. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung tijaratuhum, oleh perniagaan mereka. Tijaratun, bila idhafahkan kepada hum, tijaratuhum. Kalau tidak ada hum, fama rabihat tijaratun. Kalau tidak ada hum, fama rabihat tijaratun. Tetapi bila diidhafahkan, dia tidak boleh tanwin. Idhafah maknanya disandarkan. Dua kalimah itu disandarkan. Nak jadi mudhaf mudhaf ilaih, mestilah nak jadi mudhaf mudhafun ilaih, mesti kedua-dua kalimah ini adalah isim, sebagaimana yang kita sebut pada pelajaran kita yang lalu. Wa ma kanu, dan tidaklah kanu mereka itu orang munafik, muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Masaluhum, contoh bandingan ataupun perumpamaan mereka itu orang-orang munafik. Masalu juga mudhaf, hum mudhafun ilaih. Perumpamaan mereka orang-orang munafik, kamasali, seperti. Ka makna seperti. Seperti perumpamaan ataupun seperti contoh
Alladhi, orang yang. Alladhi, orang yang. Istauqada. Istauqada maknanya yang menyalakan. Seperti orang yang menyalakan. Seperti orang yang menyalakan naran, api. Naran, api. Jadi Allah Ta'ala sebut sini masaluhum, yakni sifatuhum fi nifaqihim. Maknanya masaluh, perumpamaan mereka itu, iaitu sifat mereka fi nifaqihim, pada kemunafikan mereka. Munafik ni kan pura-pura kan. Maknanya kepuraan mereka, maknanya kemunafikan mereka itu, sifat berpura-pura mereka itu. Perumpamaan ataupun contoh mereka, iaitu contoh orang munafik itu, sifat mereka pada munafik mereka, kama sali istauqada, seperti orang yang istauqada, menyalakan. Ha? Istauqada, istaf'ala. Fi'il madhi, dia fi'il madhi tambahan. Mazik biharfai ni tambahan dua huruf. Apa dia? Istaf'ala ka istaw'ala, istawqada ka istaw'ala. Itu istaw'ala, istaw'ala. Bina mubalaghah. Mubalaghah. Maknanya asal maknanya auqada, menyalakan. Asal maknanya menyalakan. Maknanya auqada. Maknanya perumpamaan ataupun contoh mereka itu menyalakan. Jadi sebenarnya waqada, bila waqada, dia boleh istaf'ala. Istaf'ala, minta menyalakan. Maknanya asal maknanya mereka minta menyalakan bila berada di dalam keadaan gelap, malam yang gelap gulita, mereka minta dinyalakan dengan api untuk mengeluarkan cahaya. Bila berada dalam keadaan gelap ni, dia susah hati, takut berbagai-bagai bahaya yang melanda. Jadi untuk mengelak daripada bahaya-bahaya tersebut, dinyalakan api ataupun diminta nyalakan api. Dengan api tersebut, bahaya-bahaya yang akan melanda itu akan hilang. Daripada serangan musuh daripada kalangan manusia ke, serangga, binatang, haiwan dan sebagainya, mereka takut dengan api. Jadi ini Allah Subhanahu wa ta'ala buat contoh sahaja, perbandingan. Orang munafik ini, di dalam keadaan nifak mereka, munafik mereka, hati mereka sentiasa berada di dalam keadaan takut. Sebab apa dia takut? Dia takut rahsia mereka terbongkar kepada orang yang beriman. Sebab dia pergi jumpa orang beriman, dia kata beriman. Bila dia kembali, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, kami sebenarnya bersama dengan kumpulan kamu orang kafir. Innama nahnu mustahzi'un, kami pura-pura je dengan orang beriman ni. Dia takut rahsia mereka terbongkar, orang Islam tahu. Jadi dia bimbang, dia nifak mereka diketahui oleh orang yang beriman dan juga orang kafir. Orang kafir pun tak akan percaya kepada orang munafik ni, sebab dia berpura-pura.
Tetapi hakikat orang munafik ni mereka adalah kafir. Istauqada naran, mereka menyalakan api, maknanya menyalakan api di dalam kegelapan. Falamma, maka tak kala ataupun ketika adha'at, api itu mengeluarkan cahayanya, menerangi. Apabila api itu menerangi, bila api itu mengeluarkan cahaya ataupun menerangi, ma haulahu, apa yang di sekelilingnya. Maknanya bila dia nyalakan api, pasang api akan mengeluarkan cahaya di sekeliling orang munafik ni. Bila api itu keluar, dia rasa senang hati, tak takut lah. Kalau dalam keadaan gelap, dia susah hati, takut. Hu kembali pada al-ladzi, orang munafik tadi. Bila cahaya keluar daripada api yang dinyalakan itu dapat menerangi sekeliling orang munafik, fa'abasara wastadfa'a, lalu dia dapat melihat. Allah Ta'ala buat contoh, kalau orang munafik ini dia berada di waktu malam yang gelap gelita, dia tak nampak sesuatu yang berada di sekelilingnya. Lalu bila dia pasang api itu menerangi, mengeluarkan cahaya, adha'at ma haulahu, telah menerangi apa yang ada di sekelilingnya, fa'abasara, maka dia dapat lihat. Wastadfa'a, maka dia dapat berdiam. Berdiam tahu apa makna? Memanaskan badan dekat dengan api. Kalau orang yang berada di musim sejuk, orang Arab sana kan, dia selalu pasang api untuk memanaskan badan. Untuk memanaskan badan dia pasang api. Maknanya istadfa'a ini maknanya dia berdiam, memanaskan badan dengan api. Kalau tidak, bila hujan pula turun, dia sejuk. Wa amana, lalu dia rasa aman. Bila api itu ada, dia boleh melihat. Yang pertama boleh melihat, yang keduanya dia boleh berdiam, yang ketiga ni dia rasa aman dengan cahaya api. Dia rasa aman mimma yakhafuhu, daripada sesuatu yang dia takut. Tiba-tiba hadirin sekalian, bila dia duduk bersedak dengan api tadi, dapat melihat, dapat memanaskan api, memanaskan badan dia, dan juga dia aman daripada sesuatu yang ditakuti. Tengah-tengah duduk seronok dapat cahaya api itu, zahaballahu binurihim, telah menghilang oleh Allah Ta'ala dengan cahaya mereka. Cahaya api itu tiba-tiba hilang, Allah Ta'ala padamkan. Zahaba apa makna? Asal makna zahaba ni apa dia? Jadi kalau kita tengok terjemah dengan lafaz secara zahir, sebiji macam tu, zahaba telah pergi oleh Allah. Zahaba dengan makna azhaba, telah menghilangkan, melenyapkan, menghapuskan. Zahaba dengan makna apa? Azhaba. Memadamkan, menghilangkan ataupun melenyapkan. Macam kita kata kharaja, kharaja ni telah keluar. Kharaja telah keluar. Kalau akhraja, telah mengeluarkan. Akhraja maknanya zahaba, telah pergi, tetapi di sini bukan makna zahaba, tetapi dengan makna azhaba, telah memergikan, menghilangkan ataupun melenyapkan.
telah menghilangkan ataupun memadamkan binurihim dengan cahaya mereka. Di situ ada berapa kalimah? Ada 3 kalimah. Ba, nur, him. Ba, nur, him. Maknanya ada 3 kalimah di situ. Bila dicantumkan dia jadi satu kalimah binurihim dengan cahaya mereka. Bila Allah Ta'ala memadamkan, maka telah hilanglah cahaya yang mengelilingi mereka. Bila dah cahaya hilang, cahaya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tarakahum, dan telah meninggal akan mereka itu. Meninggal, taraka asal makna meninggal. Taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perintah, iaitu berpegang dengan Quran dan juga hadis. Taraka asal maknanya meninggalkan, maknanya telah membiarkan akan mereka. Telah membiarkan akan mereka. Mereka di situ kita fahamlah orang munafik kan. Tetapi siapa yang membiarkan mereka? Tak ada kalimah Allah di situ. Dia padan memadai dengan ganti dengan dhamir yang tersembunyi. Dia kembali kepada Allah Ta'ala tadi. Wa taraka. Taraka dhamirun mustatirun takdiru huwa. Dhamir yang mustatir, yang tersembunyi. Dhamir itu ganti nama, mustatir tersembunyi. Huwa tu siapa? Allah. Kembali kepada di belakang tadi. Huwa tu siapa? Iaitu Allah. Telah membiarkan mereka. Siapa yang membiarkan? Iaitu Allah. Hum, mereka itu iaitu munafik. Fi zulumatin, dalam keadaan kegelapan. Dalam kegelapan. La yubsirun, tidak dapat mereka melihat. Maknanya mereka tidak dapat melihat. Mula-mula dia nampak, dia seronok dengan api tadi kan. Dapat cahaya, lepas tu dapat berdiam dengan cahaya tersebut. Rasa aman dengan sebab cahaya tersebut. Musuh-musuh tak datang menghampiri mereka kerana ada cahaya api. Dalam keadaan seronok-seronok tu dapat cahaya api, tiba-tiba Allah Ta'ala padamkan. Dan gelaplah, mereka berada dah di dalam kegelapan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membiarkan mereka itu berada di dalam keadaan gelap. La yubsirun, dan tidak menampak, tidak dapat melihat. Ma hawlahum mutahayyirina 'anit tariqi khaifina kadzalika haula'i amanu bi izhari kalimatil iman. Jadi ulama kata fa idza matu ja'ahumul khaufu wal azabu. Ini perumpamaan orang munafik itu sentiasa dihantui oleh perasaan bimbang. Duduk atas dunia ada susah hati tak? Kok orang tahu dia punya temelang. Sebab dia muzabzabin, berpura-pura. Jumpa beriman, dia kata orang beriman. Jumpa orang kafir, dia kata dia kafir. Lalu, inilah perumpamaan yang Allah Ta'ala buat, bahawa orang munafik itu sentiasa berada di dalam keadaan bimbang dan susah hati. Dan Allah Ta'ala kata lagi, bila dia tak nampak, summun, mereka itu tuli, iaitu pekak. Bukmun bisu, umyun, buta. Fahum, maka mereka itu la yarji'una, mereka tidak kembali. Jadi ulama-ulama tafsir menguraikan kalimah yang dibacakan tadi. Sumun makna apa tadi kita sebut? Pekak, tudi ataupun pekak. Dia pekak daripada apa? Bukan dia tak dengar, lahir-lahir dalam keadaan tak dengar, pekak tak. Dia memang mendengar. Benar.
Jadi orang munafik ini, ulama tafsir hurai, dia tidak mendengar, yakni mendengar daripada kebenaran, fala yasma'unahu, mereka tidak mendengar akan kebenaran, sima'a qabulin, pendengaran yang menerima. Maksudnya orang cakap sesuatu benda, dia dengar. Bagi tazkirah, baca Al-Quran, baca hadis, dia dengar. Tetapi dia tak dengar di dalam bentuk dengar, terima. Itu tak ada. Dia dengar. Bukan kata dia tak dengar. Sebab bukan dia pekak. Pekak yang dimaksudkan di sini, pekak daripada kebenaran. Dia dengar, orang nak baca Quran, hadis tu dia dengar dan dia faham. Tetapi pendengaran yang sima'a qabulin, pendengaran yang menerima apa yang diucapkan. Sami'na wa asaina. Dia dengar, dia derhaka dan dia lawan. Yang seterusnya bukmun, bisu. Forosa. Jadi apa maksud di sini? Dia tidak mendengar daripada kebenaran, fala yasma'una sima'a qabulin, dia tidak mendengar akan kebenaran itu pendengaran yang dapat dia terima. Yang kedua, kharasa 'anil khairi, dia telah diam ataupun bisu daripada kebaikan. Fala yaqulunahu, kebaikan tu dia boleh cakap, dia tak cakap. Orang munafik ni dia nampak suatu kebaikan, dia tak sebut benda tu baik, dia diam sahaja. Umyun, dan mereka itu buta daripada petunjuk, fala yarawnahu, mata nampak terang tetapi kebenaran tu dia tak nampak. Antariqil huda, daripada jalan petunjuk, fala yarawnahu, maka mereka tidak nampak petunjuk. Maknanya petunjuk ada di depan, dia tak nak ikut. Jadi dia boleh bercakap tentang kebenaran, kebenaran dia tak cakap, dia dengar tetapi dia tak terima.
fala yarji'una, maka mereka tidak kembali anil dhalalati, daripada kesesatan. Dia duduk berkekalan, berterusan di dalam keadaan sesat. Dia tahu benda tu sesat, salah. Dia tahu, bukan dia tak tahu. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, kebanyakan orang yang tolak kebenaran ini setelah datang min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah datangnya kebenaran, petunjuk kepada mereka, masa tu dia tolak. Majoriti manusia ni dia lawan, dia menentang dalam keadaan dia tahu. Au kasayyibin, atau seperti, atau kaf maknanya seperti, ya. Au atau kasayyibin, seperti hujan lebat. Sayyibin maknanya hujan lebat, hujan yang lebat, seperti hujan yang lebat. Minas samai, daripada langit. Atau seperti hujan yang lebat, minas samai, daripada langit. Fihi, pada hujan tersebut, zulumatun, ada awan yang gelap. Awan yang gelap. Zulumat maknanya asalnya maknanya gelap. Maknanya zulumat ini gelap, hujan yang lebat di dalam suasana yang gelap. Wara'dun, dan petir. Petir yang menggegarkan. Wabarkun, dan kilat yang menyambar. Ini contoh yang kedua Allah Ta'ala buat bagi orang munafik ini. Tadi dia berada dalam keadaan gelap, tiba-tiba ada api, dia rasa seronok. Dalam keadaan tiba-tiba seronok tu dihilangkan, dilenyapkan api, dan cahaya yang sedang dinikmati oleh mereka dihilangkan dengan secara tiba-tiba. Contoh yang kedua Allah Ta'ala kata, atau contoh mereka ini seperti au kasayyibin, seperti hujan yang lebat daripada langit yang padanya kegelapan dan disertai dengan apa, petir dan juga kilat yang menyambar. Bila hujan lebat, petir dan kilat, yaj'aluna asabi'ahum, mereka meletakkan. Ja'ala asal maknanya menjadikan. Mereka meletakkan asabi'ahum, jari jemari mereka, fi adhanihim, dalam telinga-telinga mereka. Meletak jari dalam telinga, tak nak dengar kilat, tak nak lihat petir ni, takut sangat. Hujan dah lebat kan, hujan lebat, ada kilat, ada guruh ni, dia takut sangat. Maknanya orang munafik ni sentiasa takut sebenarnya. Itu contoh Allah Ta'ala buat. Dia pergi ke mana pun dia susah hati, dia tak tenteram, tak tenang. Sebab nak tenang, nak tenteram ni Allah Ta'ala kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, hati menjadi tenang. Sedangkan orang munafik ni, wala yazkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah Ta'ala melainkan sedikit. Bila sikit zikir, kita pun sama. Bukan nak baca ni cerita orang lain, kita ni ada sebab munafik. Kalau kurang zikir, kurang ingat pada Allah Ta'ala, kita mempunyai salah satu daripada ciri munafik. Dan kita juga akan susah hati. Hati kita tak tenteram bila kurang ingat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana orang munafik. Jadi Allah Ta'ala kata mereka meletakkan jari mereka di dalam telinga-telinga mereka, minas sawaiki, suara daripada suara petir. Maknanya takut kedengaran suara petir, sumbat jari dalam telinga. Sebab apa sumbat jari dalam telinga? Hadharal mauti, kerana takut mati. Hadhara kerana takut, al-mauti, mati. Mereka bimbang, kok dengan petir kilat ini menyebabkan mereka mati. Tak nak dengar, tutup telinga.
wallahu, dan Allah itu muhitun, meliputi maknanya menguasai, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Ustaz, ayat ni ya, wallahu muhitun bil kafirin, maknanya sesaan dua contoh ni sama dengan orang kafir. Ya. Maknanya hakikatnya, okey, hakikatnya orang munafik ni memang kafir. Sebab innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah Taala yang paling bawah sekali. Orang kafir pun atas lagi. Sebab kafir ni terang-terang dia menzahirkan kekufuran dia. Terang-terang dia cerita dia kafir. Dia menolak Islam terang-terang. Dia tolak Allah dan Rasul secara terang. Ada pun orang munafik ni muzabzabin, dia berpura-pura. Ya. Dia berpura-pura. Sebab itu Allah Ta'ala kata akhir di dalam ayat ini bacakan tadi, Allah mengepung ataupun menguasai atas orang kafir. Allah Ta'ala bagi sebenarnya hakikatnya dia memang kafir, bukan beriman. Bukan beriman orang munafik ini. Dan ulama-ulama tafsir menghuraikan hadaral mauti, kerana takut mati, seolah-olah meninggalkan kekufuran itu macam mati. Berat sangat nak tinggal kafir tu orang munafik ni. Orang kafir asli pun yang terang-terang menzahirkan kekafiran, dia boleh masuk Islam bila dapat kebenaran. Masa dulu orang kafir dulu dia tak nampak kebenaran, dia tak tahu. Bila dapat kebenaran, dihujahkan, dibagi maklumat yang betul kepada mereka, masuk Islam. Orang kafir di zaman Nabi masuk Islam. Bila dapat maklumat daripada Nabi, maklumat yang jelas tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keadilan Islam, dia masuk Islam. Orang munafik ni susah sangat nak masuk. Sebab dia berpura-pura. Dia tinggal kesesatan dan kekufuran mereka macam mati. Suatu bahaya yang besar. Suatu kesan yang besar pada diri mereka. Takut sangat nak tinggal kafir, nak masuk Islam tu. Orang rasa macam mati. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah Ta'ala menguasai, maknanya mengetahui dengan orang-orang kafir. Maknanya tindakan mereka berpura-pura terhadap Islam itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Mereka tak boleh sorok. Walaupun mereka menyembunyikan di dalam hati mereka, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang berada di dalam hati manusia. Yakadul barqu, yakadu maknanya hampir. Hampir-hampirlah kilat itu, al-barqu kilat, yakhtafu. Khatafa yakhtafu maknanya menyambar. Hampir-hampirlah kilat itu menyambar absarahum, penglihatan mereka. Kullama, setiap kali. Kulla satu kalimah, ma satu kalimah. Setiap kali ata'a, kilat menyinari lahum, bila kilat itu menyinari mereka, mengeluarkan cahaya, lahum bagi mereka, bagi orang munafik, masyau fihi. Masyau maknanya berjalan, fihi padanya, pada sinaran tersebut. Ini contoh lagi Allah Ta'ala buat. Tadi bila ada api, dinyalakan api, rasa sonok, aman daripada ketakutan. Ini bila hujan lebat, gelap gulita, bila kilat memancarkan cahayanya, mereka berjalan. Tak ada kilat, berhenti. Maknanya takut. Ada cahaya, jalan balik.
Mereka diumpamakan oleh Allah berada dalam keadaan malam yang gelap, dihujani dengan hujan yang lebat. Pada ketika itu ada cahaya. Bila ada cahaya, berjalan sekejap, selangkah dua langkah. Bila cahaya kilat itu tak ada, berhenti pula. Maknanya nak sampai ke suatu tempat itu jadi lambat. Maknanya setiap langkah itu susah hati. Perumpamaan contoh dia, selalu, sentiasa berada di dalam keadaan susah hati, tak tenteram, gelisah, sentiasa takut. Maknanya orang munafik ini dia lebih teruk daripada orang kafir. Orang kafir pun ada juga rasa senang hati, tetapi orang munafik ini sentiasa susah hati, bimbang. Wa idza azlama, dan apabila telah gelap, alaihim, atas mereka, qamu, berhenti pula. Bila gelap, cahaya tak, kilat tak ada, berhenti, tak dapat meneruskan perjalanan kerana takut dan tak nampak jalan. Walau, dan sekiranya, sya'a, telah berkehendak, telah mengkehendaki. Bila kita sebut telah berkehendaki, mesti ada yang berkehendak. Sya'a fa'il, Allah fa'il. Bila telah berkehendaki oleh Allah, la zahaba bisam'ihim, lam itu maknanya dia sebut apa itu, la zahaba niscaya. Dengan maksud kita terjemahkan niscaya, la zahaba niscaya telah menghilangkan pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu atas setiap sesuatu, atas kulli, setiap ataupun segala, syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Okey, qamu maknanya di situ dengan makna berhenti. Qamu ada keadaan yang tertentu, kita terjemah qamu berdiri, maknanya berhentilah. Maksud di sini berhenti. Bila hilang cahaya, mereka berhenti, tak berjalan. Tetapi uslub dia itu yang tu lebih sesuai. Okey, ada kalimah yang tertinggal. Yang belakang-belakang tu ulang kecil lah. Jangan terus yang belakang nak tak ingat. Di sini ada ni satu permintaan lah daripada saya. Satu permintaan daripada saya ni. Maknanya kita dalam kita pelajari apa dia terjemah Al-Quran ni, saya minta setiap orang ni kena hafal 1 minggu 3 ayat je. 1 minggu 3 ayat. Bukan 1 hari, 1 minggu 3 ayat. Jadi kita nak tengok beberapa bulan yang akan datang, mungkin lama lagi ni kita nak habiskan surah Al-Baqarah ataupun 1 juzuk ni. Maknanya sampai kita faham, kita ingat. Sampai kita faham, kita ingat. Kita faham, kita ingat. Kita ingat apa yang kita belajar. Barulah kita baca dalam sembahyang ke saja-saja baca, kita rasa nikmat. Sebab apa? Kita baca dalam keadaan kita faham makna. Seminggu 3 ayat. Boleh tak? Boleh. Tak, surah yang kita belajar. Duk cerita Al-Baqarah dengan cerita surah lain. Kita bincang surah Al-Baqarah. Ayat yang lain tak termasuk. Yang lain tu wajib hafal sendiri. Jadi yang kita belajar. Hari ni kita dah masuk dah 20 ayat. Maknanya kena 20 ayat dah ingat. Boleh kan? Minggu depan nak tanya lah. Seorang-seorang kena baca. Yun fahum tadi apa tak? Ya. Yun fahum. Ayat yang berapa? 18. Maknanya mereka tuli, somun. Tuli maknanya pekak. Omyun, bukmun maknanya bisu. Omyun, omyun buta. Okey, perkataan apa lagi?
Ada apa? Summun. Tak sebut ya? Omyo buta. Tertinggal kot tadi ya? Ha. Sumun tadi sebut sumun bukmun. Omyun apa? Tafsir ya. Kalau yang itu ada terus. Tulis 1, 2, 3. Ni, Oh tu. ada. Tiga. Ada. Okey, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Teruntuk. Umyo ni maknanya buta daripada jalan petunjuk fala yarawnahu. Ini yang ketiga. Tulis sampai tak ada nombor ni. Tak tadi untuk Tumun. Nombor 2 tu Bukmun. Oh ni, nak guna kuda juga. Apa dia? Kata apa tadi? Sumun. Omyun. Apa ni? Omyun. Sumun Bukmun. Omyun. Bukmun. Okey, bukmun. Omyun. Itulah yang tiga tak tulis. Tak tulis kan. Ini omyun. Sumun Bukmun. Dia baca apa nama dengan tajwid tu. Baca dengan tajwid tu sumum ada mim kan. Bukmun ada kena jelas izhar. Dia kena dengar situ. Yang ikhfa ya. Ya. Okey, ada lagi perkataan yang tertinggal. Dah ingat semua. Okey, Haji Marwan sila. Daripada masa dulu. Boleh. Kalau tak nampak jadi macam ni. Mereka tidak nampak kebenaran. Cikgu Zakaria boleh? Ingat. Masa dulu. Cuba salah tak apa. Masaluhum Perumpamaan. misalan. Ya. Ada contoh. Perumpamaan. Mereka seperti masali. Contoh. Misalan ya. Ya, Seperti misalan. Allazi orang orangnya. itu allazi orang Ini orang yang sahaja sebab mufrad. Orang saja. Orangnya. Istaqada menyalakan naron api. Falamma maka apabila Lama tak kala ketika adaat menerangi. Okey. Kenapa di sini dia kata al-da'at, dia tak kata al-da'ah? Mana Sebab apa mu'anas? api Api itu mu'anas. Betul, terus. mahau lahu di sekeliling mereka, Nya. di sekelilingnya. Mufrad. Right. Zahaba Allah. Zahaba Telah menghilangkan melihat oleh Allah. Melenyapkan ataupun menghilangkan. Binuri dengan cahaya him mereka, wataraka dan membiarkan Telah membiarkan. hum mereka fi dalam zulumatin kegelapan la yubsirun Tidak tidak melihat. mereka melihat. Okey. Haji Yusuf boleh sambung ah? Sumum. Pekak, bisu dan buta, maka mereka tidak kembali. Okey, sambung lagi sebab ayat tu pendek. Sambung ayat yang Atau sebelumnya. seperti Sayyibin hujan, Sayyibin hujan yang lebat minat daripada as-sama'i langit, fi padanya dia zulumat kegelapan, beberapa kegelapan, wara'dun buruh, wabarkun ilah wa dan barkun petir. Yaj'alu mereka menjadikan
atau memasukkan asabi' jari-jari hum bagi mereka fi pada azani telinga-telinga him bagi mereka min daripada as-sawa'iq suara-suara hazarul maut kerana takut akan mati. Wallah wahad Allah muhitun meliputi bagi orang-orang yang kafir. Okey, itu masih yang terakhir boleh. Yakadu. Hampirlah. Al-barku, kilat. Itu kilat. Yakhtafu, menyambar. Absaruhum, penglihatan mereka. Absara satu kalimah ya. Penglihatan mereka. Okey, terus Kullama, setiap kali ya. Setiap kali adha'a, kilat menyinari lahum, la bagi mereka, hum mereka, masyau dari sinaran, mereka berjalan. Mereka berjalan fihi, padanya pada sinaran wa dan idza bila apabila azlama gelap ia alaihim atas mereka qamu berhenti. Mereka berhenti. Wa dan lau bila sya'a, lau sekiranya sya'a telah berkehendaki Allah oleh Allah la zahaba nescaya la itu kita terjemahkan nescaya zahaba telah hilang bisam'ihim, telah hilang di sini macam tadi juga, telah menghilangkan, menghapuskan oleh Allah. Okey, terus bisam'ihim, di itu ada ya? Dengan sam'ihim, sam'i pendengaran him mereka, wa dan absar penglihatan him mereka. Innallah, sesungguhnya Allah ala atas tiap-tiap syai'in sesuatu qadirun maha berkuasa. Okey. Boleh lah ya. Jujur kan? Azan dua telinga lah. Mana? Tadi ada azan. Di azan itu. Bukan. Uzunani. Dua telinga uzunani. Azan ini maknanya jamak taksir. Azan ini telinga. Itu jamak dia, bukan musanna. Ya. Ramai orang munafik. Banyak telinga, bukan ramai orang munafik. Banyak telinga. Dia telinga di sini tak kira munafik, tak kira tak munafik. Azan di sini maknanya telinga lah. Umum. Jamak. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, kenapa orang munafik ni berkekal, dia nak kekal dalam munafik? Dia rasa dia dapat munafik ini. Sebab apa orang munafik ini dia berada dalam keadaan munafik? Dia tak nak beriman. Dan kalau dia kafir, dia tidak dapat sesuatu kelebihan daripada orang beriman dan negara Islam. Ketika Rasulullah menegakkan negara Islam, orang beriman ni dia dapat zakat, dapat sesuatu sumbangan daripada negara Islam dan juga rakyat. Dia tengok orang susah, dia diberi bantuan. Dan mereka boleh berkahwin dengan mana-mana orang, supaya orang Islam bermuamalah, bergaul dengan mereka sebagaimana orang Islam bergaul dengan sesama orang Islam. Dan sesama orang Islam bagi salam, semua bagi duit, bagi pertolongan, bagi bantuan. Dia nak macam tu juga mereka diberi layanan sebagaimana layanan yang diberi kepada orang Islam. Sebab tu berpura-pura tu. Tetapi hati tak nak terima.
Adapun sikap orang munafik ni tidak terang-terang dia cakap itu, dia tak perlu apa-apa bantuan, apa-apa sumbangan. Orang Islam tak bagi pun tak heran, tak ada masalah. Dia ada lawan terang-terang. Yang ni nak berpura-pura. Dengan orang beriman pun dia ambil manfaat. Dua-dua ni. Dengan orang kafir pun dia ambil faedah juga. Ini lebih jahat. Orang kafir ni terang nak lawan. Ini dia nak ambil dua-dua dan manfaat kedua-dua belah pihak. Sebab tu dia kekal di dalam keadaan munafik. Tak, dalam kisah ni kita nampak macam Syiah tu ada. Ya. Syiah. Ada ciri ni. Ya, Syiah pun ada ciri ni sebab dia taqiyah. Berpura-pura. Nak kata saya kafir sangat bentak, nak beriman sangat bentak juga Syiah ni. Okey, saya tanya berhubung dengan suatu ayat tu. Macam kama Allah istaqadana wa ayat tu ayat 17. Dia jumlah tu ismiyah. Jumlah ismiyah tu ya. Ya, Macam tu. betul. Jadi Sebab dimulakan dengan isim. dia khabar dia mubtada dia jadi macam mana dia? Kalau boleh satu untuk terangkan. Sebab kita dah belajar ni tadi pun ada sebut tentang kalau ada PM, ada fa'il atau ada maf'ul ada apa isim di awal kalimah dia tu khabar. Nak mencari mubtada'nya nak jadi khabarnya. Dia merupakan apa? Okey, maknanya senang masalah tu kalau kita faham ni punya kaedah ya. Kalau dah hujung-hujung ni kita boleh cerita lah. Kalau tengah-tengah tadi takut orang lain jadi tak berapa semangat nak belajar ya. Dia mau baru nak mengangkat, kita dah ajak dia mau berlari. Okey, yang ni tak apa. Ada sebut tadi. Dia dah sebut, kita kena sebut lagi. Bila kita jumpa fa'il, kita kena cari fa'il, mudhaf mudhaf ilaih jar majrur. Saya juga ada sebut tentang mubtada, kena cari dia khabar. Mubtada ini sesuatu isim yang berada di permulaan kalimah. Masaluhum ini dia sah jadi mubtada sebab masalun isim sebab ada tanwin. Tetapi kerana telah diidhafatkan, disandarkan kepada hum, masaluhum, dia tidak boleh ada tanwin. Maka dia layak. Dia layak dan dia sah dia jadi mubtada. Masaluhum. Kalau dia nak terjemah ikut nahunya, masaluhum, bermula perumpamaan mereka itu. Bermula perumpamaan mereka itu. Memang kita Jawi dia terjemah ikut nahu. Sebab apa? Bermula sebab ada mula. Sebab ada mula, tak ada pening. Okey. Bermula perumpamaan mereka itu. Bila sebut bermula mubtada ni, mesti kena cari dia punya khabar. Bermula perumpamaan mereka itu adalah seperti kamasalil ladzi istauqada nara. Itu jumlah dia. Sampai habis. Qada nara. Seumpama orang yang telah menyalakan akan api. Ayat itu semua khabar dia. Seperti orang yang telah menyalakan api. Itu semua khabar dia. Kama sali alladhi istauqada nara. Ya. Itu semua khabar dia. Kalau ayat lain. Falamma tu ayat lain. Yakan tu. Itu mau ni yakan tu. Barku. Wallahu a'lam.